A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Nu'man Hani bin Jamal, insya-Allah sekali lagi saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat berkaitan dengan korban. Apabila timbul dan sampainya kita dalam bulan Aidiladha, maka akan timbullah pelbagai persoalan. Jadi persoalan yang akan kita kongsikan pada hari ini adalah berkenaan dengan siapakah sebenarnya yang dituntut untuk melaksanakan korban. Aku kena korban ke? Saya tak tahu pun, tak pernah ada orang minta pun saya. Saya kena wajib berkorban ke? Mak ayah saya kena korban ke? Siapa yang wajib berkorban sebenarnya? Baik tuan-tuan dan puan, hukum berkorban ni ada dua je, sama ada sunat muakkad ataupun wajib. Jadi bilakah korban tu jadi sunat muakkad? Bilakah korban tu jadi wajib? Baik tuan-tuan dan puan, korban tu secara asalnya akan menjadi hukumnya sunat muakkad. Apakah maksud sunat muakkad ni? Maknanya satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang amat-amat diberi penekanan dan digalakkan untuk kita sama-sama melaksanakan. Jadi sunat muakkad ke atas kita untuk melakukan korban sekiranya kita mempunyai syarat-syarat berikut. Ada 3. Yang pertama, kita beragama Islam. Jadi orang bukan Islam tak wajiblah, kan? Tak sunat muakkad pun untuk dia berkorban. Yang kedua, mestilah baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Ada orang dah baligh tapi tak berakal. Jadi sekarang pada hari ini ramai juga orang yang mempunyai masalah-masalah ujian-ujian di akal, mental illness. Jadi ini mungkin juga termasuk dalam kategori-kategori orang yang tidak tidak mengapa untuk tidak melakukan korban dan sebagainya. Jadi dia mestilah seorang yang berakal, maknanya dia sedar apa yang dikatakan, dia sedar apa yang dibuat, dia tahu. Dia baligh ni, dia tahu mana yang bersih, mana yang tidak bersih, mana yang betul, mana yang tidak betul. Jadi kalau orang yang bukan baligh dan berakal ni, mereka bukanlah dalam kategori mukallaf, ya. Jadi syarat yang ketiga adalah berkemampuan. Jadi ada orang ni alhamdulillah niat dia betul-betul tekad nak berkorban tetapi tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk dia berkorban. Jadi macam mana kita nak ukur kemampuan ni? Jadi para ulama telah pun membincangkan, okey. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan berkemampuan dalam isu ini? Jadi apa yang dimaksudkan adalah orang itu kalau dia mempunyai wang ataupun harta yang melebihi perbelanjaannya sendiri dan tanggungannya sepanjang hari raya Aidiladha dan hari Tasyrik, ada lebih, maka dia sunat muakkad untuk dia berkorban. Tapi kalau dia tak cukup, dia kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, dia cukup-cukup je untuk makan dia dan ahli keluarganya pada hari raya. Jadi orang ini hukum untuk berkorban bukanlah sunat muakkad. Tak apa, tak berkorban pun tak apa, lebih diutamakan untuk dia berbelanja untuk anak-anak dan tanggungannya. Bahkan mereka inilah antara golongan yang paling digalakkan untuk mendapat daging korban. Dan hukum berkorban ni boleh bertukar menjadi wajib. Bila keadaannya bila menjadi wajib? Ada 2 keadaan. Yang pertama, apabila dia telah bernazar untuk melakukan korban, seperti yang telah kita bincangkan pada sesi yang sebelum ini, di mana dia telah bernazar pada tahun lepas sebagai contohnya. Kalaulah tahun depan aku dapat kahwin, aku akan berkorban pada tahun Aidiladha yang terdekat selepas tarikh aku berkahwin, sebagai contoh. Jadi kalau dia telah bernazar, maka wajib ke atas dia untuk melaksanakan korban tersebut. Dan yang kedua, bilakah akan jatuhnya hukum wajib ke atas seorang itu untuk berkorban? Iaitu apabila dia telah mengisytiharkan binatang kepunyaan itu sendiri untuk dikorbankan. Biasanya kita nak korban itu, sebelum kita korban, binatang tu bukan milik kita, kita akan beli, sama ada 1 ekor ataupun beberapa bahagian. Tapi ada setengah orang yang dia ada simpan kambing kat rumah dia. Dia ada simpan lembu kat rumah dia. Biasanya berlaku di kampung-kampung. Dia ada 2 ekor, 3 ekor lembu, kambing dan sebagainya. Jadi kalaulah dia pernah kata, kambing ni aku akan korbankan, maka wajib ke atas dia untuk korbankan kambing tersebut apabila telah sampai masanya. Jadi dia tidak boleh jual ke dan sebagainya. Kan kambing itu
adalah kambing yang perlu untuk dikorbankan. Jadi itulah sedikit berkenaan dengan persoalan siapakah yang dituntut untuk melaksanakan korban. Jadi yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.